Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini saya ingin memberikan sedikit ulasan ya berkaitan dengan prestasi Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Mungkin ramai di antara kita di luar sana tertanya-tanya ya bagaimanakah prestasi kerajaan yang hanya ya berusia dalam masa 3 bulan ini sudah menampakkan pelbagai reaksi positif dan juga perkembangan positif ya di dalam pentadbiran kerajaan ini di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia sahabat-sahabat semua. Namun sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita baik hari ini. Ini dia terkini ya hasil daripada uji kaji yang dilakukan oleh Merdeka Center. Berita baik buat Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Mungkinkah ini berita ini bakal menggegarkan lutut-lutut setiap walaun tit, walaun tut dan juga lebay-lebay. Itu dia sahabat-sahabat semua, karena kita dapat melihat bahwa rakyat hari ini sudah terbuka mata mereka bahwa sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar hari ini menampakkan potensi positif ya di dalam pelbagai aspek. Itu dia sahabat semua. Jadi saya ingin memberikan ya kenyataan dan juga hasil daripada kajian ini, bagaimana reaksi rakyat terhadap kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah memuaskan hati rakyat atau sebaliknya sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia berita yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Kerajaan peroleh 54 markah. Tahap kepuasan terhadap Anwar sebanyak 68%. Wow, ini beri tepukan dulu. Ini bukanlah satu jumlah yang kecil sahabat semua yang menunjukkan bahwa rakyat hari ini mulai ya sedar bahwa dengan pentadbiran yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menampakkan positif ya kepada perkembangan ya di dalam berbagai aspek di dalam kerajaan kita hari ini. Memang terbaik, inilah ya kerajaan yang rakyat mau, sebuah kerajaan yang stabil, sebuah kerajaan yang begitu ya utamakan rakyat dan sebagainya. Kalau dikatakan di sini lebih 2/3 rakyat memberikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim penarafan positif dalam tinjauan yang dijalankan oleh Merdeka Center selepas bulan kedua dia menarajui pentadbiran di Putrajaya. Penarafan itu dicapai atas sokongan 73% masyarakat Cina, 90% etnik India dan juga kira-kira 70% Bumiputera Sabah dan Sarawak dan 60% lagi adalah daripada kaum Melayu. Hanya 20% saya yang melaporkan rasa tidak puas hati dengan prestasi beliau. Jadi kalau kita lihat di sini sahabat semua, jadi dalam tinjauan ini mari kita lihat bersama. Kalau kita boleh nampak ini dia mengikut kategori masing-masing. So kalau kita lihat di sini kita boleh nampak dia mengikut daripada etnik seperti yang saya beritahu tadi ya, 60% daripada Melayu, 73% daripada Chinese dan India ya adalah yang tertinggi ya menyokong begitu puas hati dengan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Bumiputera yang saya sudah katakan tadi, dan mengikut gender pula ya. Kalau kita mengikut kepada gender di sini, kita boleh nampak ya 66% ya puas hati ya adalah daripada golongan lelaki dan golongan perempuan pula sebanyak 69%. Itu dia kita boleh nampak kepuasan di sana. Dan kalau kita lihat juga dalam peratusan umur, ini adalah peratusan yang paling penting ya, peratusan umur yang begitu mulai menampakkan kalau sebelum ini mungkin mereka mengundi ya Perikatan Nasional disebabkan janji-janji manis mereka dengan isu-isu popular seperti KWSP kalau mereka menang ya mereka akan keluar KWSP dan banyak lagi fitnah-fitnah dan tuduhan ya mungkin ada di antara mereka yang terpengaruh ya, tapi melalui dalam kajian ini kita boleh nampak ya daripada sekitar umur ya 18 ya, umur 18 ke 20. Jadi kita boleh menampakkan ini adalah satu tingkat kepuasan yang paling tertinggi
dibandingkan dengan usia-usia yang lain. Jadi mudah-mudi anak-anak muda di luar sana kini mulai yakin dan percaya bahwa Perdana Menteri hari ini adalah insan yang sangat sesuai ataupun menarajui negara kita. Sebanyak 80% ya mereka berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan hari ini, dan 21 ke 30 pula menampakkan juga begitu tinggi juga, sebanyak 60% ya, disertai 31 ke 43 ya sama juga, dan umur 41 dan golongan ya veteran juga begitu setuju, puas hati 70% sahabat-sahabat semua. Dan kalau kita lihat dari segi pekerjaan dan dari segi household income dan settlement region juga, kita boleh nampak rata-rata ya menampakkan peratusan lebih daripada 50%. Jadi apakah tanda ini semua sahabat-sahabat semua? Apakah yang kita boleh lihat, simpulkan daripada kajian ini? Itu dia. Jadi kalau kita lihat melalui kajian ini menampakkan bahwa keyakinan rakyat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada kabinet dan juga kerajaan Malaysia, kerajaan perpaduan Malaysia Madani ini, kita boleh simpulkan bahwa kerajaan hari ini mula yakin dan percaya kepada pentadbiran yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, yang begitu mementingkan rakyat, mengutamakan rakyat dan sebagainya. Tinjauan yang membabitkan 1,209 responden ini juga menyaksikan 54% berpuas hati dengan prestasi baharu Kerajaan Persekutuan, manakala hanya 25% berkata mereka tidak berpuas hati. Kerajaan Persekutuan memperoleh maklum balas positif daripada 67% etnik India dan juga Cina, 65%, 42% daripada Bumiputera bukan Islam, 39% Bumiputera Islam dan 48% etnik Melayu di seluruh dunia. Jadi pada masa yang sama, menurut Merdeka Center, bahawa hampir 1/4 daripada responden mengelak daripada memberikan pandangan atau menunjukkan sikap berhati-hati. Namun di sebalik itu juga ramai yang meluahkan keyakinan mereka seperti yang dinyatakan ini ya. Seramai 48% rakyat percaya bahawa negara ini menuju ke arah yang betul ya, berbanding dengan hanya 20% semasa kajian dijalankan pada Oktober 2022. Sebanyak 43% rakyat menyatakan keyakinan ekonomi negara pada tahun akan datang meningkat daripada 23% pada Oktober ini, Oktober yang lalu. Jadi sejumlah 30% pula optimis tentang prospek kewangan peribadi mereka berbanding 26% semasa kajian dilakukan. Tinjauan sepanjang tempoh 26 Disember tahun lalu sehingga 15 Januari ini juga mendapati bahawa majoriti besar, iaitu 79% responden mengalung-alungkan keputusan pilihan raya yang ke-15 ya. Sebanyak 83% pula responden berkata mereka menerima keputusan yang di Pertuan Agong melantik Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi seluruh rakyat juga begitu peratusan yang sangat tinggi bersetuju ya dengan keputusan ya Istana yang di Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja untuk melantik ya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebanyak 77 pula percaya bahawa kerajaan perpaduan boleh membawa kestabilan dan keterangkuman politik dalam negara. Dapatan lain adalah seperti berikut. 75% menerima keputusan Perikatan Nasional untuk kekal sebagai pembangkang dan 66% menerima keputusan BN untuk menyertai kerajaan perpaduan. Kajian ini membabitkan 52% penduduk bangsa Melayu, 29 bangsa Cina, 7% India, 6% Bumiputera lain dan 6% Bumiputera bukan Islam dari Sabah dan Sarawak yang menjalankan ia dijalankan melalui perbualan menggunakan talian tetap dan telefon mudah alih. Itu dia sahabat semua. Jadi ini adalah satu perkabaran yang terbaik ya buat negara kita, buat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menunjukkan kesan positif di dalam pentadbiran beliau ya. Ini bukan hanya cakap kosong tetapi terbukti ya apabila baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan kenyataan bahawa pertumbuhan kukuh KDNK tanda pemulihan keyakinan pada ekonomi negara kita. Itu dia. Jadi saya percaya jika ekonomi negara kita pulih daripada keadaan yang sebelum ini, pastinya ya ia akan membawa kesan positif kepada rakyat khususnya. Ya, kerana kita percaya apabila kerajaan mempunyai pendapatan yang tinggi, ia boleh dikembalikan kepada rakyat dari segi mungkin subsidi, bantuan dan pelbagai lagi. Jadi kita lihat
pertumbuhan kukuh keluaran dalam negara kasar. Ya, KDNK ini sebenarnya adalah pendapatan negara sebanyak 87% bagi tahun 2022, hujung tahun ya. Menunjukkan pemulihan keyakinan pengguna perniagaan dan pelabur kepada ekonomi negara, kata Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan. Anwar berkata pencapaian pertumbuhan 8.7% itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kukuh pada suku terakhir 2000 ataupun pada hujung tahun 2022 yang antara lain ya melihat pemulihan perbelanjaan dan pelaburan swasta, penurunan pengangguran serta pengukuhan mata wang ringgit. Ya, dengan persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar, belanjawan 2023 akan menggariskan strategi kerajaan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi, katanya, serta keyakinan sektor swasta bagi meneruskan momentum pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2022 demi kesejahteraan rakyat, katanya dalam kenyataan menerusi Kementerian Kewangan malam tadi. Menurut kenyataan itu, ekonomi Malaysia bagi 2022 hujung tahun merekodkan prestasi memberangsangkan dengan pertumbuhan KDNK sebanyak 8.7% mengatasi jangkaan 6.5 hingga 7.0% yang dibuat pada Oktober 2022. Pertumbuhan ini jauh melebihi pertumbuhan ekonomi 3.1% yang dicapai pada tahun 2021. Wow, begitu rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 ya, di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional ya. Memang agak teruk apa yang mereka sumbangkan, kita pun tidak tahu. Pasaran buruh mengekalkan tahap guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran berkurang kepada 3.6% pada suku keempat 2022 berbanding 3.7% pada suku ketiga 2022 tambah kenyataan itu lagi. Dan kenyataan itu turut menjelaskan ringgit Malaysia yang juga menjadi indikator ekonomi turut bertambah kukuh 5.3% berbanding dolar Amerika Serikat, malah ringgit telah turut kukuh berbanding mata wang negara-negara rakan perdagangan utama. Indikator ini katanya adalah perdagangan luar yang terus mencatat pertumbuhan 2 digit di samping prestasi pelaburan langsung asing FDI yang memberangsangkan ya, dengan jumlah dagangan berkembang sebanyak 14.8% kepada RM 718.7 bilion dengan ekspor dan import kasar masing-masing meningkat sebanyak 18%, 11.8% dan 18.7%. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah rekod ya FDI bersih sebanyak RM 19.3 bilion pada suku keempat 2022 berbanding 12.3 bilion pada suku ketiga 2022. Jadi menurut kalian, apakah sebenarnya yang menjadi punca atau menjadi sebab ya mengapa pada hujung tahun ya, kita tahu hujung tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim kerajaan baru ditubuhkan ya, ini menunjukkan ya, pendapat saya menunjukkan bahwa dengan adanya politik yang stabil, dengan adanya seorang tokoh sebagai orang yang penting buat negara, Perdana Menteri khususnya Anwar Ibrahim yang sangat dikenali di luar negara, dihormati di luar sana ya, ini menunjukkan keyakinan para pelabur ya. Apabila mereka yakin, kita tengok dengan jelas ya, pelabur-pelabur semakin masuk ke dalam negara kita. Apabila pelabur masuk, ini membawa keuntungan kepada negara kita, sekaligus ia boleh pakai untuk memberi bantuan subsidi kepada mereka-mereka yang layak untuk menerimanya, khususnya B40, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah kesan yang terbaik ya, kesan yang terbaik daripada kenyataan ataupun dalam situasi ini, menunjukkan bahwa kita berada di dalam landasan yang tepat, sahabat-sahabat semua. Ya, dengan perlantikan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, dengan ketelusan yang mereka lakukan hari ini, kita percaya ya bukan sahaja dari segi perkembangan ekonomi, mungkin rasuah juga akan turut ya berkurang strateginya ataupun berkurang ya dia punya statistik. Seperti baru-baru ini keluar indeks persepsi rasuah kita makin meningkat ya, ataupun jatuh. Semakin tinggi itu semakin mungkin buruk atau tidak, saya lupa, tapi mungkin ada di antara boleh betulkan saya di sana. Ini menunjukkan, sahabat semua, dengan pentadbiran yang telus, yang mementingkan rakyat, saya percaya ini yang menjadikan penyebab utama untuk kerajaan kita
bangkit daripada kegagalan daripada kerajaan sebelum ini, ya, yang gagal mengawal inflasi, kenaikan harga barang, nilai ringgit semakin menjunam, yang paling terburuk dalam sejarah. Tapi hari ini sahabat semua, nilai ringgit kita semakin mengukuh. Ya, pelabur-pelabur semakin masuk. Dengan adanya kepimpinan seperti ini, kita percaya kita berada di landasan yang tepat. Sahabat-sahabat semua, adakah Anda seirama dengan saya? Jika iya, mungkin Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen ini. Mungkin kalau tidak juga, mungkin Anda boleh berikan komen, beri pandangan. Ya, bukan untuk memberikan makian dan sebagainya. Jadi, terima kasih, sampai di sini saja. Inilah dia berita baik yang saya mau kongsikan untuk kita semua hari ini. Ya, terbaik untuk negara kita, terbaik untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, ya, mereka adalah satu gandingan yang padu untuk memacu negara kita. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Selamat berhujung minggu. Sekian, bye-bye.